Tapi biasalah, bila dah ada pecahan-pecahan ni, masing-masing nak kan sokongan, masing-masing nak kan pengaruh. Jadi bila nak pengaruh, apakah cara yang paling murah dan mudah untuk mendapatkan sokongan? Kalau nak jual barang, kita kena promosi barang. Kan? Kadang-kadang sampai joget pun kita tentu hala kita tengok. Menyanyi walaupun suara tak sedap. Tapi sebab nak promosi barang punya pasal, sanggup buat. Kan? Satu lagi cara, tapi tu mahal, nak masuk dalam iklan kena bayar kan. Satu lagi cara nak dapatkan publicity ataupun nak dapatkan sokongan yang murah dan mudah adalah menggunakan agama. Dalam istilah hari ini budak-budak panggil apa? Tunggang agama. Kan? Tunggang agama. Tunggang agama ni bukan hanya zaman ni, zaman dulu lagi. Zaman dulu lagi. Maka mereka cuba, sebahagian daripada mereka yang nak sokongan ni, cuba merekayasa hadis-hadis. Kerana mereka melihat Quran sudah dikumpulkan dalam mushaf, tak boleh buat apa. Orang boleh semak. Hari ni kalau siapa-siapa bawa ayat Quran yang tak ada dalam mushaf, orang tahu. Mana kau ambil ayat Quran ni? Tak ada dalam mushaf. Tapi hadis pada masa tu masih lagi belum dibukukan secara rasmi. Masih lagi diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka merasakan ini adalah ruang untuk kita mendapatkan pengaruh. Maka golongan Syiah yang nak sokongan rakyat supaya menyokong mereka pun cipta hadis sandar kat Nabi. Apa hadis yang mereka cipta? Yang mereka cipta antaranya, man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Mereka mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang tidak mengatakan Ali itu sebaik-baik manusia, maka dia kafir. Tak cukup lagi, mereka cipta lagi hadis, idza ra'aitum Muawiyah 'alal minbar faqtuluh. Bila kamu melihat Muawiyah ada di atas mimbar, bunuh dia. Mereka sandarkan perkataan ini kepada Nabi SAW. Maka keta'asuban politik merupakan faktor yang pertama, menjadi faktor kepada hadis penyebaran hadis palsu. Sorry, yang ni tak penting sangat, saya dah buat. Ta'assub kepada politik merupakan faktor utama, faktor pertama kemunculan hadis palsu. Kita sebut, saya selalu sebut benda ni. Politik ni ada dalam Islam. Tapi sepatutnya Islam memandu politik kita, bukan kita menunggang Islam untuk kepentingan politik. Boleh faham? Boleh faham? Politik tu ada dalam Islam. Sepatutnya Islam menjadi panduan kita berpolitik, bukan Islam ikut kita untuk berpolitik. Faham? Bila kita punya fatwa politik dah berubah, Islam pun kita tarik supaya ikut. Dan kita kena tahu kebanyakan isu dalam politik adalah ijtihadi. Kebanyakan isu dalam politik ni adalah ijtihad. Boleh beza-beza. Dan kita pun hari ni tengok letih dah. Isu politik dah setahun dah ni. Hari-hari ada isu kan. Keta'asuban politik ni bahaya. Kerana akhirnya nanti ada sebahagian menganggap tindakan tokoh politik mereka merupakan agama yang tidak boleh untuk diubah dan ditegur. Kadang-kadang ada orang kan, hurai bukan main hebat ilmiah, tapi ada sekeping gambar je dengan musuh kita. Tak boleh pakai, ini semua macai semua ni. Sekarang ni bukan macai, dia ada tambah satu lagi, mahacai. Sebab tu saya kata, kalaulah semata
mata keping gambar menjadikan hujah kebenaran tu tertolak. Tuhan tak payah cipta otak untuk fikir, jiwa untuk nilai dan perhati. Cukup mata dengan mulut. Nampak kecam, nampak kecam. Jangan dibiarkan isu politik menjadikan kita taksub. Kita boleh berpolitik, kita boleh berkecenderungan, tetapi politik bukan agama. Parti itu bukan agama. Seperti mana Islam tidak pernah terkurung di dalam mazhab, begitu juga Islam tidak pernah terkurung dalam parti politik. Politik tu ada sebahagian daripada agama, tapi bukan semua agama terangkum dalam politik. Banyak lagi isu lain yang tak ada kaitan pun dengan politik. Isu akhlak, isu bercakap benar. Yang bercakap benar confirm syar'i, bohong belum tentu. Baik.